Video hari ini ialah tentang penyata kos barang di kilang. Video yang sebelumnya cikgu sudah kata pengekosan kos berasaskan fungsi. Tujuan dia ialah untuk mengira kos pengeluaran, kos perkilangan, kos produk ataupun kos produk dan juga kos tempoh. Jadi kos perkiraan ni actually boleh ditunjukkan bukan dengan cara pengiraan macam matematik, dia boleh juga ditunjuk dalam bentuk penyata. Kos perkiraan. So, dasar hari ini cikgu nak ajar macam mana nak sediakan penyata kos barang di kilang ataupun kos perkiraan. Jadi, dia dikenali juga sebagai penyata kos pengeluaran ataupun penyata kos perkiraan. Jadi tujuan penyediaan penyata ni ialah seperti yang cikgu katalah, dia untuk mengira kos barang yang telah siap dalam tempoh semasa. So kita nak tahu berapakah kos pengeluaran kita untuk tempoh ini for this year. So ada for last year. Jadi kita kena kita boleh sediakan penyata kos barang di kilang ni. So pengiraan kos barang di kilang, dia perlu mengambil kira inventory kos kerja dalam proses awal dan kos kerja dalam proses akhir. Because dalam kilang, kita let's say kita nak tahu sampai akhir 31 Disember. Pada tahun 2020 last year, berapakah kos perkilangan? So pada tempoh 31 Disember, mungkin adanya barang yang belum siap. Dan kalau belum siap, kita tak boleh ambil kira sebagai kos barang di kilang. Because penyata kos barang di kilang ni, dia mesti mengira kos barang yang telah siap. Jadi kalau kos barang yang belum siap, kita tak boleh dimasuk kira. So, kos barang yang separuh siap atau belum siap ni kita panggil kerja dalam proses. Kerja dalam proses. Jadi, apa yang tak siap pada akhir tahun, we tak boleh kira masuk. So, we will tolak the kerja dalam proses. Dan, apa yang separuh siap last year, if you want to kira the cost, dia akan siap this year kan. Jadi, apa yang tak siap last year akan kira masuk. Bila dia sudah siap, baru akan diambil kira sebagai kos perkilangan. Kalau dia tak siap, dia akan ditolak keluar. Jadi, kerja dalam proses awal yang separuh siap last year, kos dia akan dimasuk kira dalam kos pengeluaran for this year. Kerana dia sudah siap. So supaya anda lebih faham, you kena fahamkan jenis inventory yang ada di kilang. So dalam kilang ada 3 jenis inventory. Satu ialah inventory bahan mentah, because dia buat barang kan, jadi dia perlukan bahan mentah. Jadi di dalam store dia adanya inventory bahan mentah, yang akan diguna dalam pengeluaran. Dan nombor 2, adanya inventory kerja dalam proses. Seperti yang tadi kata, kerja dalam proses erti dia adalah terdiri daripada produk yang belum siap sepenuhnya. Maybe just separuh siap saja. That is called kerja dalam proses. So, kerja dalam gudang adanya inventory bahan mentah dan juga adanya inventory kerja dalam proses. I mean barang produk yang separuh siap, belum habis siap lagi. Dan yang ketiga, kalau yang sudah siap, waiting to send outside untuk jual, so that is called inventory barang siap. So inventory barang siap erti dia barang siap yang telah sempurna diproses dan is ready untuk dihantar keluar untuk dijual kepada pelanggan. So di dalam gudang kilang ada 3 inventory lagi cikgu ulang. Inventory bahan mentah yang akan digunakan untuk pengeluaran. 2, inventory kerja dalam proses, barang yang separuh siap. Dan ketiga, inventory yang sudah siap, yang waiting for the lorry untuk dibawa keluar untuk dijual kepada pelanggan. So ini perhatian perkara yang penting. Dalam pengiraan kos barang di kilang, jadi kita perlu ambil kira kerja dalam proses awal dan kerja dalam proses akhir.
untuk memperolehi nilai kos barang yang betul-betul telah sempurna disiapkan. Okay, so kos barang dikilang mesti yang siap. Kalau separuh siap, kena tolak keluar. So that's why the formula ada di sini. Formula untuk mengira kos barang dikilang adalah kos bahan mentah langsung yang diguna. Okay. Kalau kita beli tapi kita tak guna, tak boleh kira masuk sebagai kos perkilangan. Mesti kos yang betul, kos bahan mentah yang betul-betul diguna. Kalau I beli 10 kg tapi akan diguna 5 kg, jadi 5 kg lah diambil kira dalam kos. Okay? So macam mana kita nak kira kos bahan mentah langsung yang sudah diguna? Formula dia, inventory awal bahan mentah, campur yang kita beli, dan tolak yang kita tak pakai, yang masih ada. So jadi kita campur ni, tolak ni, kita akan dapatlah kos bahan mentah yang kita betul-betul guna. So this is ini saja dia masuk kira. Okay, so once you dapat kos bahan mentah langsung yang diguna, you already dapat kira, then campurlah kos buruh langsung. Okay, the same lah formula seperti video yang cikgu kata. Mengira kos produk mesti ada 3. Kos bahan mentah langsung. Tapi hari tu cikgu tak kata yang mesti diguna, mesti yang diguna. Dan kos buruh langsung dan juga kos overhead kilang. So 3 ini mesti ada. Okay. Dan kerana ini ialah kos barang dikilang, so dikilang mesti ada yang belum siap kan? Dan ada yang belum siap last year tapi this year, this sudah siap. So bila kita kira kos pengeluaran this year, kita kena campurkan yang last year tak siap, this year sudah siap. Okay. Kita campur kos dalam proses awal, yang last year separuh siapnya, and this year tak siap. Kalau tak siap, tak boleh ambil kira. So kita tolak kerja dalam proses akhir. Okay. Jawapan yang dapat ialah kos barang dikilang. Okay, yang ni dia format penyata kos barang dikilang. Format dia, I mean, kita tak gunalah cara matematik seperti yang video sebelum. Kita kira kos perkilangan guna penyata. Okay, so this is a penyata. Okay, penyata. Jadi walaupun as I said semester 2 tak perlu ikut the format yang ketat, tetapi masih perlu jugalah ya for certain extent. Macam nama syarikat mesti ada dan tajuk tulis dengan lengkap. Okay, bagi tahun yang berakhir, because kita nak kira cost at the end of the year. Dari awal sampai at the end, berapakah cost dia. So, sama when we kira cost barang dikilang, ada cost pengeluaran, mesti ada 3 bahan, 3 cost. Cost bahan mentah langsung yang diguna, seperti yang cikgu kata, kalau soalan tak bagi, you kena kira. You kena campur inventory awal, bahan mentah, campur belian bahan mentah, dan tolak inventory akhir bahan mentah. Dan you dapatlah kos bahan mentah langsung yang diguna. Okay. Dan campur kos buruh langsung dan juga kos overhead kilang. Kalau soalan dia ada pecahan-pecahan, dan you kena campurlah bahan mentah tak langsung, buruh tak langsung, sewa kilang. Kalau ada yang lain pun you campur. Macam cukai pintu kilang, susut nilai kilang, all that campur, dan juga jumlah besar for cost overhead kilang. So, untuk kira kos perkilangan kan campur 3. So, kita campur kos bahan mentah yang diguna, campur kos buruh langsung, campur kos overhead kilang, kita dapatlah kos perkilangan semasa. Okay. Dan seperti yang cikgu kata, kalau kos perkilangan biasanya dalam kilang kan dia ada barang yang belum siap. Dan ada yang belum siap last year, sudah siap this year. So, kita kena campur yang belum siap last time, this time sudah siap, boleh ambil kira sebagai cost. So, campur KDP awal, kerja dalam proses awal. Campur dan dapat satu jumlah, dan tolaklah kerja dalam proses akhir. I mean,
barang yang belum siap tak boleh ambil kira. Okay, then campur dan tolak, you get at the end you dapatlah kos, jawapan kos barang di kilang ataupun kos pengeluaran 20,000. Katakanlah contoh 20,000. Okay, so untuk semester 2 biasanya kita anggap kita ada kilang, lepas tu kita yang akan jual. Okay, so inilah jualan. So another tujuan of pengkelasan kos berasaskan fungsi dia akan mencari kos barang dijual. Selain daripada mengira kos produk atau kos perkilangan, dia juga akan mengira kos barang dijual. So kalau mengira kos barang dijual ataupun kos jualan arti dia barang yang kita jual berharga kos. Jadi kita perlu sediakan penyata pendapatan komprehensif. Untuk mengira kos kilang, kita sediakan penyata kos barang di kilang. Untuk mengira kos jualan, kita sediakan penyata pendapatan komprehensif. Ini anda sudah belajar. Sama juga nama syarikat, then you write in penuh, then mula dengan hasil jualan, dan tolak pulangan jualan seperti yang biasa, then kos jualan. Tolak kos jualan atau kos barang dijual, same. So di sini, kalau dulu you will say inventory awal. Tetapi di sini kalau untuk semester 2 lebih baik you tulislah inventory awal barang siap. Kerana yang jual tu ialah barang siap. Kita tak jual bahan mentah. Okay? Yang sudah siap baru kita hantar di kedai untuk jual. Jadi di sini inventory awal barang siap. Kan tadi cikgu kata kita ada 3 inventory kan. Inventory bahan mentah kita letak dalam penyata kos barang di kilang. Untuk mengira kos bahan mentah yang diguna. Untuk inventory barang siap kita letak dalam penyata pendapatan. Okay, biar ini mewakili kedai. Ini mewakili kilang. Yang kedai kita akan simpan barang yang siap. So inventory barang siap yang belum dijual, campur barang siap yang baru dari kilang. Macam mana dapat 20,000 ini? Ialah dari sini. Transfer. Kalau dulu you menyediakan penyata pendapatan komprehensif, you akan tulis belian. Betul tak? Inventory awal campur belian. Kerana semester 1 kita anggap kita tak buat sendiri. Tak ada kilang. Kita beli daripada orang lain. So, kita tulis belian. But untuk semester 2, kita selalu anggap kita ada kilang. Jadi, we proses di kilang. Dan kos dia, barang itu ambil dari kilang. From our own kilang. So, kita tak beli ya. Jadi, ini adalah kos barang di kilang atau kos pengeluaran. Campur. Kos barang yang siap dihantar dari kilang untuk dijual. So, kita ada inventory awal barang siap dari last year. Campur yang baru siap. Barang siap yang baru dari kilang. So, inilah amount kita nak jual kepada customer. At the end, bukan dapat jual semua kan? Okay, kita kena tolak inventory akhir barang siap yang belum lagi dijual kepada customer. So, kita inventory awal campur kos barang di kilang, tolak inventory akhir barang siap, you will get kos jualan. Okay, exactly the same lah last time. It's just that kita tak beli, kita proses barang siap itu sendiri. Okay, then seperti dulu lah. Lepas tu kita dapat. Oh, I missed out one. Okay, sepatutnya yang ni kita adanya untung kasar. Okay. Okay, yang ni ya untung kasar. Lepas untung kasar kita akan tolak belanja operasi. Jadi cikgu sudah ajarkan belanja operasi adalah actually kos tempoh yang sudah kita guna, yang sudah diluput. Okay, you already menerima manfaat dia, you already take the service, so dia sudah menjadi belanja. Belanja operasi actually it's kos tempoh. So, belanja operasi anda pun sudah belajar, dia mainly is belanja di office. Okay, tujuan dia ialah supaya kita dapatkan jual barang siap itu. So, these are the cost. Okay, dari kilang
keluar dari kilang, barang hantar dari kilang sampai dapat jual kepada pelanggan. So, inilah kos yang kita terpaksa bayar dalam aktiviti jualan kita. We pay the pentadbiran, we pay faedah pinjaman, we pay the marketing, we pay jurujual, commission, everything. Semua ini, all this are cost tempoh. Ini you jumlahkan, lepas tu you tolak dalam untung kasar, dapatlah untung bersih. Okay, pernah keluar dalam soalan, dia bezakan kos produk dengan kos perkilangan. Okay, so actually kos produk ialah kos pengeluaran. Kos produk juga adalah kos perkilangan dan kos pengeluaran. Actually the same. Tetapi kadang-kadang soalan dia bezakan. So supaya anda tak keliru, just ingatkan kos produk usually is mainly kos bahan mentah, kos berlangsung, and kos overhead. When they say cost product, biasa dia tak ada kaitan dengan kerja dalam proses awal dengan kerja dalam proses akhir. Tapi kalau soalan kata kirakan kos perkilangan, then once you get the cost product, you campur kerja dalam KDP awal, kerja dalam proses awal, tolak KDP akhir, then you will get kos perkilangan. Okay, cikgu ulang lagi sekali ya. Sepatutnya kos produk sama dengan kos perkilangan. Tapi cikgu tengok adanya soalan yang membezakan dua ini. So, kalau dia membezakan, you just anggap macam tu. Ini ada di kilang. Okay, this mainly kilang one. So, this one is just mainly the formula biasa untuk kira kos produk. So, the formula biasa untuk kira kos produk, kos bahan mentah langsung, kos berlangsung, kos overhead. You campur, you will get cost product. Bila soalan kata dia nak kos perkilangan, so once you get the answer for cost product, you campurkan kos bahan mentah langsung, kos berlangsung, campur kos overhead. Then, kalau dia nak kos perkilangan, the answer for cost product, you campur KDP awal, then you tolak KDP akhir, dia akan menjadi kos perkilangan. Okay, itu dia. Dan ini mengira kos barang dijual. Di sana ini penyata pendapatan. Okay.